Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikum, Tajahau dan salam Malaysia Madani. Jadi, kami dari Kumpulan Kayu Manis akan membicarakan tentang hak kebebasan bersuara di Malaysia. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah hak untuk menyuarakan pendapat tanpa tapisan. Jadi, kita sebagai rakyat mampu untuk menilai dan mengkritik wakil rakyat jika mereka ada membuat kesalahan atau sebaliknya. Bab kata pepatah, daripada rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Jadi, kebebasan bersuara di Malaysia adalah mengikuti satu perlembagaan persekutuan yang merupakan perlembagaan yang paling tertinggi di Malaysia. Itu sahaja untuk pendahuluan. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Jadi, teruskan untuk menonton video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah Sakinah binti Muhammad Salim. Saya akan membentangkan tentang latar belakang kebebasan bersuara di Malaysia. Latar belakang kebebasan bersuara di Malaysia memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Kebebasan bersuara adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Dan perjalanan menuju kebebasan bersuara di Malaysia mencakup beberapa tahap kunci. Terdapat beberapa peristiwa yang berperanan dalam perkembangan kebebasan bersuara di Malaysia. Pemerintahan kolonial Malaysia yang didahului dikenali sebagai Tanah Melayu pernah berada di bawah pemerintahan kolonial Inggeris dari abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa kolonial, terdapat pembatasan terhadap kebebasan bersuara dan rakyat setempat memiliki akses terbatas terhadap media dan politik. Kemerdekaan. Malaysia meraya kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggeris pada tahun 1957 dan kemudian pada tahun 1963 Malaysia terbentuk sebagai negara federasi yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura. Singapura kemudian keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Kemerdekaan membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kebebasan bersuara. Ketiga, Undang-Undang Dasar. Malaysia memiliki sebuah Undang-Undang Dasar yang merupakan landasan hukum negara yang dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia. Undang-Undang Dasar ini yang diperbaharui pada tahun 1971 memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan bersuara. Namun, undang-undang ini juga mengandungi beberapa pasal yang membatasi kebebasan bersuara untuk menjaga keamanan nasional dan ketertibaan. Seterusnya, period pemerintahan tunggal. Malaysia pada beberapa tahap mengalami pemerintahan yang kuat dan kadang-kadang otoriter. Selama period ini, pemerintah mengambil langkah-langkah yang membatasi kebebasan bersuara, terutamanya jika dianggap mencemarkan ketertibaan atau keamanan nasional. Gerakan reformasi. Pada tahun 1998, Malaysia menyaksikan gerakan reformasi yang signifikan yang dipimpin oleh tokoh politik dan masyarakat sipil yang memprotes korupsi dan tuntutan untuk perubahan politik. Gerakan ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran tentang kebebasan bersuara dan mengkritik pembatasan yang ada. Selanjutnya, perkembangan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, warga Malaysia kini memiliki akses lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka secara daring. Media sosial telah menjadi platform penting untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik. Akhir sekali, miskin pun terdapat beberapa kemajuan dalam memperluaskan kebebasan bersuara di Malaysia. Ada juga tentangan dan pembatasan yang masih ada. Beberapa undang-undang yang kritis seperti Akta Hasutan Akta dan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA telah digunakan untuk membatasi kebebasan bersuara dalam beberapa khusus. Kebebasan media juga seringkali menjadi isu yang sensitif. Jadi, latar belakang kebebasan bersuara di Malaysia adalah hasil dari sejarah yang kompleks, termasuk masa kolonial, perjuangan kemerdekaan dan perubahan politik serta sosial dalam beberapa dekad yang terakhir. Perjalanan kebebasan bersuara di Malaysia terus berkembang dan peranan masyarakat sipil dan aktivis sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak ini. Sekian, terima kasih. Antara isu-isu berkaitan dengan kebebasan bersuara di Malaysia adalah kesekatan oleh undang-undang lain. Walaupun kebebasan bersuara dijaminkan sebagai hak asasi rakyat, tetapi terdapat juga sekatan tertentu. Undang-undang seperti Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia telah digunakan untuk menyekat pertuturan demi keselamatan negara dan ketenteraman awam. Rukun negara adanya 5. Perluruan perlembagaan perjanjian kita. Kebebasan bersuara batasnya ada. Agama dan kaum jangan dihina.
Isu seterusnya adalah isu sensitiviti agama dan kaum. Kita mestilah ingat bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang bermajmuk. Oleh itu, sebarang pernyataan yang mengutuk atau menghina mana-mana agama atau kaum boleh memberi kesan kepada ketegangan sosial antara satu sama lain. Isu seterusnya adalah berkaitan dengan korupsi dan rasuah. Korupsi dan rasuah menyekat beberapa orang yang terlibat dalam satu isu untuk mengutarakan kebenaran isu tersebut. Mereka disuap dengan jutaan dan ribuan duit untuk menutup mulut mereka. Malah ada juga yang diugut dengan ancaman yang membahayakan mereka dan orang sekeliling. Isu terakhir adalah berkaitan dengan umur dan jurang generasi. Peribahasa yang berbunyi, orang tua lebih dahulu makan garam, kerap digunakan oleh orang tua kita untuk menolak pendapat orang muda. Ini membentuk satu jurang di antara generasi yang menyukarkan untuk orang muda menyuarakan pendapat mereka dalam sesuatu isu, kerana pendapat mereka yang lebih muda dianggap remeh dan kurang matang. Kebebasan bersuara ni adalah satu hak asasi manusia. Pihak lain ataupun orang lain tak sepatutnya menghalang sesuatu individu untuk ada kebebasan bersuara. Kesan-kesan kebebasan bersuara ni besar tau dalam impak masyarakat dan juga negara. Kalau dari segi masyarakat, kebebasan bersuara ni sebenarnya dapat mengelakkan perbalahan antara kaum dan juga mengekalkan perpaduan. Untuk negara macam Malaysia ni yang ada berbilang kaum, ada Melayu, India, Cina, Iban, kadang dusun. Benda-benda macam ni penting. Kebebasan bersuara ni dapat menyatu padukan rakyat. Selain itu, kalau dari segi negara pula, ia dapat meningkatkan kualiti politik dalam si Ratna duduk menanti paksi, ditemani bertara bersama jaran. Kebebasan bersuara hak asasi. Jangan kita memandang ringan. Salah satu kesan hak kebebasan bersuara di Malaysia ialah pergaduhan atau peperangan yang ini disebabkan oleh kebebasan bersuara yang tidak rasional dan juga bersifat melulu. Ini jelas terbukti melalui perkara 13 Mei 1969 iaitu ketidakpuasaan kaum terhadap kaum lain di Malaysia yang menimbulkan pergaduhan atau peperangan. Yang ini disebabkan oleh penyalahgunaan hak kebebasan bersuara. Masyarakat menyebarkan maklumat-maklumat palsu dengan lebih luas dan cepat ke seluruh dunia tanpa memikirkan perasaan orang lain. Seterusnya, hinahan dan kutukan akan dilontarkan kepada individu-individu yang tidak bersalah tanpa disual siasat terlebih dahulu. Yang ini akan menimbulkan rusuhan dan kemarahan rakyat berlainan bangsa dan juga agama. Pohon rambutan berbuah lebat. Manis rasanya tak dapat dikhianati. Kebebasan bersuara jangan disekat. Supaya keadilan masyarakat tidak tersekat. Sekolah boleh memberi tunjuk ajar kepada murid-murid dalam subjek civic ataupun moral tentang hak kebebasan bersuara dan batas yang tidak boleh dilanggar. Negara haruslah menekankan undang-undang tentang hak asasi manusia dan menghukum sesiapa yang menghalang rakyat daripada bersuara dan juga menghukum sesiapa yang melebihi batas yang ditetapkan dalam perlembagaan. Hello, Ayah. Nampak tak kat berita pasal isu bela negara tu? Saya jumpa satu demo. Dia macam petition lah untuk selamatkan bela. Okey, jadi saya sendiri awak tegak pesan lah kat kawan awak tu. Mana ni lah saja saya banyak. Ni tu cara kita bersuara untuk keadilan dan hak bersuara kan? Media sosial secara bertanggungjawab untuk menyebarkan berita-berita ini haruslah bebas dan universiti pemerintah supaya diskusi di kalangan publik boleh dilakukan. Seterusnya, mengadakan forum maupun kempen supaya rakyat dapat menyuarakan isu-isu berbangkit. Setiap kali terdapat isu yang diutarakan, selagi isi topik itu masih relevan, serta tidak menyentuh isu-isu sensitif dan tidak melampaui batas, pihak media haruslah membenarkan penyiaran isu tersebut tanpa sebarang censorship. Akhir sekali, pihak kerajaan maupun NGO bolehlah menyediakan platform seperti website ataupun talian supaya rakyat dapat mengupas isu-isu dan topik yang berkaitan.
Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil menegaskan setiap warga negara Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara tetapi berbatas. Menurut beliau lagi, kebebasan tersebut adalah tertakluk kepada apa-apa sekatan melalui undang-undang, terutamanya dari segi keselamatan. Secara keseluruhannya, kebebasan bersuara boleh ditafsirkan sebagai kebebasan berucap dan mengeluarkan buah fikiran mengikut batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Kebebasan bersuara di Malaysia adalah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan ialah dokumen yang merupakan bagi segi perundangan yang terdapat di Malaysia. Sekian, terima kasih.